Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat eh? Walaupun kita tak nampak muka, tapi kita boleh sama-sama belajar lah. Jadi malam ni kita nak belajar topik yang sangat menarik. Memandangkan kita dah sebelum ni tak berapa jelas kan berkaitan dengan surah Al-Zalzalah. Ada yang dapat, ada yang tak dapat kan. Jadi Ustaz ulang balik lah pelajaran surah Al-Zalzalah untuk kelas kita kali ini. Baik. Surah Al-Zalzalah. Saya dengar kan surah Al-Zalzalah ni. Surah Al-Zalzalah ni dia terkandung dalam Al-Quran di juzuk 30. Surah yang sepatutnya kena hafal lah. Murid-murid kena hafal surah ni. Surah Al-Zalzalah ni. Surah Al-Zalzalah ni senang je sebab dia tak banyak. Macam surah Baqarah ke, Sajadah ke, Imran ke kan. Dia tak banyak. Dia hanya beberapa ayat saja. Dan ayat ni pendek-pendek. Dan sepatutnya kena hafal lah. Boleh kan? Boleh hafal kan? Kan? Baik, sebelum kita mulakan kelas, kita sama-sama baca surah Al-Zalzalah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Ustaz. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surah Al-Zalzalah ni ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Kalau perasan tadi kita ada 8 ayat, kita dah baca 8 ayat. Surah Al-Zalzalah ni adalah surah yang berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi. Jadi ini termasuk dalam salah satu rukun iman kita, iaitu mempercayai tentang kedatangan hari kiamat. Surah Al-Zalzalah ni cerita pasal kiamat, yang mana bumi ni akan bergegar. Surah Al-Zalzalah, zalzalah tu bermaksud gegaran. Gegaran yang mana bumi ni akan bergegar sedahsyat-dahsyatnya. Sedahsyat-dahsyatnya. Bayangkanlah kalau kita tengok apa yang berlaku pada fenomena alam yang sekarang ni pun, kalau gegar sikit pun kita dah rasa risau kan. Ni bayangkan kalau gegaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas bumi ni dan alam semesta ni bergegar macam mana kan, sedahsyat-dahsyat ni. Kalau kita ni bergoyang sikit naik kereta api pun kita dah rasa takut kan. Dah rasa takut. Kita naik benda-benda yang bergegar. Contohnya kenderaan masa kita naik, siapa yang biasa naik kapal terbang kan? Siapa pernah naik kapal terbang? Masa dia nak mendarat dan masa dia nak naik tu, dia punya gegaran tu masya-Allah kan. Kita pun takut, rasa macam nak aku menyesal naik kapal terbang kan, sebab kita takut dengan gegaran tu. Ni bayangkan kalau gegaran ni berlaku ke atas bumi ni kan, seluruh macam ibaratnya kita menggoncangkan, ada benda dalam satu botol dan kita goncangkan botol tersebut, benda tu bergegar. Bayangkan kalau bumi itu bergegar macam tu. Jadi kita tengok balik surah Al-Zalzalah ni ayat pertama, iaitu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebelum kita tahu maksud ni, kita tengok tajwid sikit lah. Perbezaan di antara huruf zal dengan huruf zai. Huruf zal kita tak nampak muka kan, beza sikit lah. Huruf zai ni dia tekan sikit lidah. Kalau huruf zal dia ringan sikit kita punya penekanan huruf zal dengan huruf zal itu. Okey. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ini yang Ustaz dah explain tadi, iaitu berkaitan dengan bumi ini akan digegarkan dengan gegaran yang dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Jadi kita kena bersedialah. Bersedia dalam keadaan macam tu, dan kita harap kita berada dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala pada ketika itu. Beriman ni maksudnya yakin bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan kita kan. Nabi itu surah Allah. Kita yakin dengan keadaan yang bahawasanya alam ini akan hancur kan. Dan kita takkan tahu bilanya akan berlaku peristiwa bumi ini digegarkan. Okey.
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Bayangkan macam mana bumi ini mengeluarkan isi dia, kan? Mengeluarkan macam tu, tengok ni, letupan-letupan yang gambar ni kan, letusan gunung berapi. Bila dia mengeluarkan satu benda tu, masya-Allah, habis hancur lebur bumi ni, kan? Bayangkan bumi ni yang ada macam-macam jenis simpanan dalam bumi ni, kan? Adanya mayat, adanya barang-barang yang terkandung dah beratus ribuan tahun yang ada dalam perut bumi ini, dia keluarkan daripada isi bumi ini, masya-Allah. Jadi kita kena hati-hatilah, kita kena berjaga-jaga dan kita kena yakin bahawa keadaan ini akan berlaku. Kalau siapa yang pernah ikut kelas-kelas sains, kan, bagaimana ada menceritakan bagaimana keadaan yang berada dalam bumi ini, dia ada lapisan-lapisan dia. Lapisan yang pertama apa dia, bahan-bahan dia, lapisan kedua apa dia, bahan-bahan dia, lapisan ketiga apa dia, keempat dan seterusnya. Bila mana bumi ini mengeluarkan segala isinya, bayangkan. Boleh bayangkan tak macam mana bumi ketika itu? Tak ada dah, tak nampak rupa bumi dah, kan? Tak tahu nak cakap macam mana rupa apa. Yang sekarang ni pun kita lihat keadaan letusan gunung berapi pun kita dah boleh rasa takut, kan? Bayangkan bila mana bumi ini mengeluarkan segala isi dia, kan? Keluar semua isi dia. Bayangkan cuma kalau kita sendiri sebagai manusia mengeluarkan isi dalam perut kita pun kita dah geli, kan? Ini kan bayangkan isi bumi itu dikeluarkan ke semuanya sekali, kan? Bayangkan, masya-Allah. Kita tak tahulah keadaan macam mana ketika itu. Baik. Okey, ayat seterusnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa yang sudah terjadi pada bumi? Manusia saling bertanya di antara sama lain. Apa yang jadi pada bumi ini? Kan? Bumi ini dah jadi apa? Masya-Allah, apa yang jadi semua tak ada fikir dah. Tentang anak ke, tentang isteri, suami, semua tak fikir dah. Semua fikir tentang macam mana yang akan dia menghadapi keadaan seterusnya. Yang mana bumi ini akan menghancurkan semua dan termasuklah semuanya sekali. Manusia-manusia akan hancur. Semua manusia akan jadi tak ada apa. Bila bumi ini mengeluarkan semua isinya dan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, manusia akan jadi hancur lebur, kan? Akan mati, kan? Apa jadi pada manusia? Manusia akan mati dan akan bertemu pada satu tempat lain yang dinamakan padang mahsyar, dan di situ akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berjaga-jaga. Kita kena yakin bahawa suatu hari nanti kita akan berada di tempat tersebut. Semuanya akan berkumpul. Akan dikumpulkan dan di situ akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diperhitungkan satu-satu amalan kita. Nanti kita masuk ayat seterusnya, kan, tentang macam mana bila mana perasaan-perasaan yang ada di kita ni, cuba bayangkan pada ketika itu kita berada, perasaan takut tu, kan? Bumi dah hancur, semua dah hancur, kan? Jadi perasaan tu kita rasa perasaan tu, kan? Jadi perasaan gerun tu ditanya sama-sama kita, kan? Sedangkan pada ketika itu semua dah mati. Semua orang dah mati lah. Bila bumi mengeluarkan isi dia, kan? Bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Habis semua hancur, kan? Bergegar api bumi ni, kan? Okey, seterusnya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Bumi pun explain lah. Sebenarnya bumi ni Allah Ta'ala telah bagi tahu satu hari nanti akan berlakunya keadaan sekarang ni, kan. Bagaimana manusia itu mati, saya juga akan mati. Bumi juga akan dihancurkan. Akan mati, akan bertemu pada usia dia, kan. Bagaimana kita sendiri pun ada usia dia, dan bumi sendiri pun ada usia dia. Jadi kita kena berjaga-jagalah. Bumi pun akan menceritakan khabar dia bahawa bumi ni telah diamanahkan oleh Allah SWT untuk mana manusia ni mentauhidkan Allah SWT. Tapi bila mana manusia sendiri tidak menjalankan tanggungjawab dia, jadi bumi pun dah sampai masa dia akan hancur juga, kan. Akan jadi macam mana peristiwa yang dikhabarkan dalam Quran, yang mana bumi ni akan bertemu dengan semua tempat, kan. Tak ikut dah dia punya alam ni tak berputar dah, ikut tempat dia, kan. Jumpa dengan planet Jupiter, bertemu dengan planet Pluto dan sebagainya, kan. Bertemu dengan semua benda, bom, meletup, habis hancur, leburlah bumi ni. Gitu. Jadi bi anna rabbaka awhalaha, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya apa? Bumi, Allah Taala memerintahkan bumi ni supaya menghancurkan diri dia, kan. Menghancurkan diri dia, mengeluarkan semua segala isi yang ada dalam bumi ni, habis hancur leburlah bumi ni.
berlakulah demikian. Nah, bayangkan semua murid-murid cuba bayangkan bagaimana matahari bertemu dengan bumi. Bagaimana sekarang ni kita lihat matahari yang sangat jauh tu bertemu dengan bumi, hancur. Gitu. Kan, bertemu dengan planet-planet lain, bertemu dengan semua yang berada di alam semesta ni. Jadi kenalah kita ingat bahawa Allah Taala yang perintahkan semua benda ni. Sebab dah sampai masanya bumi akan hancur. Ada orang menjangkakan bahawa bumi ni akan hancur pada tahun 2002. Yang siap dia buat cerita lagi kan, cerita tentang Tomorrow, apa lah nama cerita dia, Ustaz tak ingat, movie tu. The Die After Tomorrow. The Die After Tomorrow. Bagaimana diceritakan dalam movie tu bagaimana keadaan yang berlakunya hari kiamat. Walaupun cerita itu dibuat oleh orang-orang kafir, tapi sebenarnya dia orang ambil isi itu daripada dalam Quran. Cerita pasal mana macam pertemuan akan berlakunya, pertemuan di antara satu benda yang kita tak boleh jangka kan, macam mana bumi ni boleh bertemu dengan planet-planet lain kan, hancur. Laut mengeluarkan isinya. Kita tengok balik tsunami kan, apa yang berlaku pada tahun 2004 kan, bagaimana tsunami itu telah menghancurkan bumi Indonesia dan sekitarnya. Termasuk dalam Malaysia ada juga kena sikit tempias dengan tsunami ni. Tapi belum tengok tsunami yang berlaku di Indonesia yang mana telah menghancurkan Bandar Aceh. Tapi yang kata Allah Taala jaga satu masjid yang di masjid di Bandar Aceh tu. Walaupun semua bumi telah hancur, tapi hanya tinggal masjid sahaja. Ni Allah nak kata bahawa membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan semua tempat lain hancur, hanya masjid yang tinggal. Nak kata apa? Nak kata ni buktinya bahawa berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana keadaan bumi ni akan jadi hancur. Gitu. Baik. Ayat yang seterusnya. Yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyawm a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Setelah mana bumi telah hancur, lebur, telah keluarkan isi dia dan tak ada siapa yang boleh datang ke bumi ni, akan ditempatkan ke tempat lain yang dinamakan Padang Mahsyar. Di mana di situ akan dihisap segala amal-amal kita, akan dikeluarkan daripada bumi. Sebab itulah ada orang kata kalau semua dah hancur, manusia dah hancur, mana nak keluar dah? Tak, kita ni semua dilahirkan dalam satu mana dia panggil tulang sulbi kita ni masih lagi kekal. Tulang ni takkan hancur. Ada saintis buat kajian bahawa tulang sulbi kita ni, kat tulang cunggir kita, kat tulang punggung kita ni, tulang tu takkan hancur selama-lamanya. Jadi tulang tu yang buktikan akan hidup balik manusia ni dan akan dibangkitkan daripada mahsyar, bertemu dengan semua orang akan mencari-cari. Mencari-cari apa? Mencari balik amalan-amalan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Bagaimana diceritakan dalam surah Sajadah. Cerita apa? Cerita berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang mana telah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Aku telah lihat, aku telah dengar dan kembalikan aku ke bumi. Dan tak boleh dah. Masa tu tak boleh dah. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, murid sekalian, tak boleh dah wali kepada dunia tu balik sebab bumi dah hancur. Kan? Jadi tinggalkan dalam dunia sahaja. Dalam pada mahsyar sahaja. Jadi begitulah amalan-amalan kita dalam dunia ni kita kena jaga elok lah kan. Kena banyakkan berzikir kepada Allah SWT. Bagaimana kita nak keluar daripada keadaan hidup kita sekarang ni, daripada keadaan susah, keadaan senang, ialah dengan mengingati Allah SWT. Para nabi, orang-orang soleh, awliya Allah, mereka ni sebab apa jadi orang hebat? Sebab mereka sentiasa mengingati Allah SWT dalam semua keadaan. Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ni ingat ketika mana berdiri, duduk dan baring, mereka ni ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi macam golongan-golongan para anbiya kan, mana-mana mereka ni sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Allah Taala. Bagaimana kita tengok balik kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ni cerita apa? Cerita Nabi Ayub ni cerita dia seorang yang kaya raya, hartawan, jutawan kan, Nabi Ayub ni. Dan semua, dan sampai satu tahap tu dia banyak hasil tanaman, semua boleh banyak dah duit dia kan. Tapi Allah Taala uji dia dengan sakit kan. Allah Taala uji dia sakit kan, sampai dia tak boleh nak bergerak daripada tempat rumah dia ke mana-mana kan, duduk di rumah saja kan. Jadi semua habis dia punya hasil tanaman dia habis rosak kan. Perniagaan dia habis, tak ada. Isteri-isteri semua tak ada, tinggalkan dia kan.
Sehinggalah dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dia doa pendek je. Dia kata, aku ni sakit. Jadi sembuhkanlah. Waktu tu, fastajabna. Allah Ta'ala terus memakbulkan doa Nabi Ayub AS. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi yang lain. Semuanya Allah Ta'ala memberikan direct terus. Sebab apa? Nabi ni golongan orang yang ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fafatahna, Allah Ta'ala bukakan cerita Nabi Nuh yang mana berdakwah selama 950 tahun, kan? Hanya beberapa orang saja yang ikut Nabi Nuh, kan? Ada yang mengatakan periwak paling sikit 20 orang. Selama 910 tahun hanya 20 orang je paling mengatakan paling sikit. Ada yang kata paling ramai pun 90 orang. Selama 950 tahun tu 90 orang je ikut Nabi Nuh, kan? Nabi Nuh. Tapi sebab mereka tak mahu ikut, Allah Ta'ala bukakan langit, turunkan hujan selebat-lebatnya, memberikan azab kepada orang yang tak nak ikut Nabi, tak nak dengar cakap Nabi dan ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, balik pada ayat ni, kita akan dibangkitkan mengikut amal-amal yang telah kita lakukan. Amal baik akan dihitung, amal jahat pun akan dihitung di padang mahsyar. Yang mana di situlah kita akan cari satu syafaat. Syafaat apa? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam dunia ni kita kena banyak berzikir, kena banyak berselawat. Selawat. Kalau boleh kena ada tasbih. Tasbih. Supaya selawat tu sentiasa kita boleh target. Hari ni kita selawat 1000 kali. Okey. Hari ni target selawat 1000 kali la ilaha illallah. Kan? Hari ni target 1000 kali nak selawat. Selawat pula zikir la ilaha illallah. Hari ni target 1000 selawat. Hari ni target selawat ya Allah 1000 kali. Hari ni target macam-macam target untuk dapatkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Okey. 2 ayat lagi. Fa in fa'a ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa berbuat kebaikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Jadi itulah yang mana Ustaz cakap sebelum ni, kalau kita buat baik, Allah Ta'ala catatkan kebaikan. Tolong cikgu kan, basuh pinggan, basuh cawan, basuh apa semua lagi kan. Kat rumah tu kalau boleh apa, memang kena buat. Tolong mak ayah kita kan. Tolong mak ayah kita buat apa? Sapu sampah, bersihkan rumah. Pastikan semua keadaan baik kan, tak buat bising. Time mak ayah suruh solat, kena solat dengan betul. Jangan main-main. Baca Quran, kena baca Quran dan sebagainya. Buatlah amal kebaikan. Jangan buat benda-benda yang mak ayah kita marah. Itu benda-benda baik yang patut kita buat. Buatlah sebanyak-banyak amalan itu. Kalau boleh buat checklist harian amalan kebaikan yang kena buat. Baca Quran, solat jemaah di masjid. Masjid lebih lagi kan. Solat jemaah dengan mak ayah kita. Basuh pinggan. Checklist apa lagi? Baca Quran, selawat, zikir. Buat checklist harian kita yang berkaitan dengan kebaikan yang kita kena buat. Tambah-tambah dengan mak ayah. Sebab nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Taala ni, kena dapat redha daripada mak pak kita sendiri, mak ayah kita sendiri. Macam mana kita nak buat? Kita kena dengar apa yang mak ayah kita bagi arahan. Mak ayah kita suruh buat, kita buat. Melainkan benda-benda yang tak dibenarkan oleh Islam. Okay. Yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ini pun kena elakkan. Dan siapa yang buat kejahatan seberat zarah, saya akan dilihat dalam surat amalnya. Di bawah kanan kita ni amal kebaikan yang akan dicatat oleh malaikat rakib. Yang di sebelah kiri akan dicatat oleh malaikat atid. Jadi kena jaga-jagalah. Kita ni sentiasa diperhatikan oleh dua malaikat ni, nama rakib dan atid. Dua-dua malaikat ni akan mencatat amal kebaikan dan akan mencatat amal kejahatan. Jadi kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga lah. Buang sampah merata-rata, buat jahat, cakap kasar dengan orang kan. Buang sampah, apa lagi? Banyak benda-benda keburukan ni kena elak. Kena elak. Bila kita buat silap, kena cepat-cepat istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Sebab Allah Taala ni dia Maha Pengampun, dia Maha Pemurah. Dia boleh beri pengampunan kita kalau kita buat silap. Bila kita buat silap, buat salah, kita segera istighfar kepada Allah Taala, Allah akan terus ampunkan dosa kita. Jadi sebab tu kita kena istighfar setiap hari, setiap masa kan. Sebab kita tak tahu kita buat dosa ke tak buat dosa ke, yang tu kena istighfar. Okey, itu sahaja untuk kelas kita. Jadi dalam masa setengah jam ni, kurang setengah jam ni,
Kalau ada salah silap, saya minta maaf.